Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sambutlah salam muhibah daripada saya Khalid Husaini bin Tua dan kita hari ini bersiaran untuk melihat kepada program The Gastivate for Youth Podcast dengan tema peluang kerja dalam era revolusi industri 4.0 dan hari ini kita bersiaran dengan pihak daripada Advanced Technology Training Center EdTech Bintulu yang akan membincangkan tentang kursus-kursus TVET yang ada di sana. Dan istimewanya hari ini kita bersama-sama dengan Encik Ahmad Nukhai bin Ibrahim. Assalamualaikum Encik Ahmad Nukhai. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan suasana di Bintulu? Oh, dia solar flare sekarang panas sikit lah. Oh, agak panas ya. Panas. Apa kita akan sama-sama redakan kepanasan tersebut dengan podcast yang akan diadakan pada hari ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Encik Ahmad Nukhai bin Ibrahim merupakan Ketua Unit Sokongan Kerjaya dan Komuniti SES EdTech Bintulu. Dan beliau juga berkelulusan Master of Science Manufacturing Engineering, orang pakar dalam bidang proses pembuatan rasanya. Okey. Baiklah, orang kata tak kenal maka tak cinta. Untuk itu, sebelum kita beralih kepada sesi wawancara kita bersama dengan pihak EdTech Bintulu, apa kata kita saksikan sedikit tayangan montaj tentang EdTech Bintulu Sarawak. Kita sama-sama saksikan. Jom sertai kami di EdTech Bintulu. Jom masuk EdTech Bintulu. Sertailah kami di EdTech Bintulu. Jom sertai kami di EdTech Bintulu. Ya, begitulah sedikit sebanyak tentang EdTech Bintulu yang memaparkan tentang pengalaman, pengajaran dan pembelajaran di kampus di Bintulu Sarawak. Dan kita beralih kepada sesi wawancara kita bersama dengan Encik Ahmad Nukhai pada hari ini. Apa khabar Encik Ahmad Nukhai? Alhamdulillah. Apa khabar Cik Khalid? Saya pun insyaAllah sihat walafiat dan semoga kita sentiasa dijauhkan daripada jangkitan COVID-19 yang sedang berluas-luasa sekarang ini. Dan soalan pertama seperti biasalah Encik Ahmad Nukhai. Mungkin Encik Ahmad Nukhai boleh bercerita sedikit tentang latar belakang EdTech Bintulu ini sendiri. Ibu silakan. Terima kasih Cik Khalid. EdTech Bintulu ni merupakan satu institusi latihan kemahiran dan dia adalah milik penuh Kerajaan Persekutuan Malaysia lah. Untuk dari segi penubuhannya, Majlis Pecah Tanah untuk buat tapak EdTech Bintulu ni telah diadakan pada 1 Mac 2008 dan yang merasmikan Majlis Pecah Tanah itu merupakan mantan Ketua Menteri Sarawak iaitu Datuk Sri Haji Abdul Taib Mahmud lah.
Dan setelah beberapa tahun dalam 2015, 8 September tu barulah kita mula beroperasi secara rasmi, yang dirasmikan oleh juga mantan Ketua Menteri Sarawak sekarang, iaitu Datuk Petinggi Tan Sri Datuk Haji Adnan bin Satin. Tok Nan kita, arwah Tok Nan kita. Ya, arwah Tok Nan. Okey, soalan seterusnya, Encik Ahmad Nakai. Okay. Saya rasa memang terdapat beberapa kursus yang ditawarkan di EdTech itu sendiri. Jadi boleh tak Encik Ahmad Nakai memberikan maklumat lebih lanjut mengenai kursus-kursus yang ditawarkan di EdTech Bintulu ini untuk pengetahuan umum? Okey, untuk pada masa sekarang, EdTech Bintulu menawarkan kursus-kursus di peringkat diploma teknologi. Kursus diploma teknologi ni diiktiraf oleh kerajaan Malaysia lah, yang mana kita dapat pengiktrafannya daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Punca kuasa kepada qualification ni adalah daripada Akta Pembangunan Kemahiran, Akta 652. Okey, itu je dia punya orang kata betul ke tak, orang kata nak valid ke tak valid. Sijil ni memang sangat valid lah sebab dia dilindungi oleh Akta Kemahiran. Betul. Dan dapatkah Encik Ahmad Nakai kan dalam senarai kursus program pengajian yang sedia ada, mungkin ada program pengajian yang panas ataupun laku keras orang kata, ataupun mendapat sambutan dalam kalangan pelajar kita, dan mengapa kursus itu diminati ramai? Okey, itu soalan yang biasa dah juga lokal komuniti tanya pada kita kan. Okay, untuk di EdTech Bintulu ni untuk pengetahuan saya setahun di EdTech Bintulu, dan saya dapati memang dua kursus ni memang goreng pisang panas. Yang pertamanya diploma teknologi pemasangan paip minyak dan gas lah. Yang ni saya rasa disebabkan Bintulu ni kan bandar minyak dan gas. So memang dia sangat dekat di hati kita punya klien lah, bakal klien kita. Kemudian sebabnya dia membuka ruang kepada kita punya pelajar ni untuk mula masuk ke industri minyak dan gas lah. Okay. Yang keduanya diploma teknologi elektrik. Yang ni disebabkan Sarawak pun merupakan satu negeri yang mempunyai kapasiti pengeluaran tenaga elektrik yang tinggi kan. So dan juga kami disebabkan di EdTech Bintulu ni kami menawarkan sijil profesional, maka di sini memang teknologi elektrik ni memang dapat sambutan yang sangat tinggi lah boleh dikatakan. So selain daripada kursus-kursus yang sepenuh masa tadi, kami juga ada menawarkan kursus separuh masa. Yang kursus separuh masa ni macam elektrik tadi, kita ada menawarkan kursus profesional seperti penjaga jentera elektrik. Kalau yang mana berminat memang dia akan tahulah berkenaan perkara ni, iaitu kita ada tawarkan kursus L1, L2 dan juga L3. Selain daripada kursus elektrik ni juga ada kursus lain yang mendapat sambutan yang hangat, iaitu kursus penyejuk bukuan dan penyamanan udara, atau bahasa Inggeris dia air conditioning kan, dengan refrigerating. So dalam kursus ni kita ada juga menawarkan kursus paruh masa yang untuk profesional punya, iaitu dipanggil Certification Service Technician Program. Yang ni dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. So mereka yang dalam bidang air conditioning dan juga peti sejuk ni, refrigeration ni, dia memang nak kursus ni, sebab kalau dia tidak ada sijil yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar ni, dia sukar sikitlah untuk advance dalam dia punya career. So that's why kursus-kursus yang saya sebutkan tadi tu dia macam goreng pisang panas lah. Buka je terus penuh, macam tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menarik tuan-tuan dan puan, maksudnya anda boleh melanjutkan pengajian sama ada sepenuh masa ataupun separuh masa di EdTech Bintulu ya. Ya. Baiklah Encik Ahmad Nakai, sekiranya lah pelajar ataupun pelatih yang berjaya ke institusi tuan, adakah mereka ini akan dibiayai oleh mana-mana agensi ataupun terpaksa mengambil kewangan itu daripada poket sendiri ke macam mana? Okey. Untuk buat masa ni, pelatih kita layak untuk membuat pinjaman tabung pembangunan kemahiran. Okey, ataupun PTPK. Kalau macam di universiti kita ada PTPTN kan. Betul. So, macam di kemahiran ni kita ada PTPK lah. Tabung tu, dan dari segi bayaran semula tu pun setahu saya tak tinggi lah, dalam 100 ke 200 saja sebulan.
Selain daripada tabung kemahiran tadi, kita kadang-kadang ada pelajar-pelajar yang ditajuk oleh kerajaan negerinya sendiri. Contoh kalau macam dia anak Terengganu, so dia ada tajaan daripada Yayasan Terengganu lah yang menaja pengajian di sini. Kemudian selain daripada itu, untuk student-student yang excel dalam bidang minyak dan gas ataupun oil and gas, kami ada juga menawarkan ataupun bersama dengan Mubadalah Petroleum. Mubadalah Petroleum berbesar hati untuk menaja 10 pelajar yang ada pointer tertinggi lah dalam semester pertama tu untuk dia teruskan penajaan sehingga dia tamat pengajian di ITEC Bintulu. Macam Tuan Khalid cakap tadi tu pun, memang ibu bapa pun ada juga yang membiayai sendiri pengajian anak-anak, dan untuk memudahkan pembiayaan tu, kita benarkan mereka membiayai menggunakan KWSP mereka lah untuk menarik. Ya. Okey. Kadang-kadang kursus paruh masa yang saya sebutkan tadi itu juga ada penaja. Seperti yang tahun 2020 yang lepas, kita ada penjana daripada Ministry of Finance atau Kementerian Kewangan ada menaja kursus-kursus jangka pendek. Selain daripada itu, kami dalam proses juga dengan Yayasan Penaja Bumi Putera untuk menaja kursus-kursus jangka pendek yang seperti yang saya cakap tadi lah, sebabkan sambutan dia hangat kan. So memang perkara-perkara macam ni kita cuba untuk memudahkan rakyat lah. Maksudnya kemudahan bantuan kewangan itu memang Banyak ya. Nak dengan tak nak. Ya betul. Nak ataupun tak nak, minat mereka Betul. untuk menyambung pelajaran itulah perkara yang paling utamalah sebenarnya kan. Betul. Baiklah Encik Ahmad Nukai, saya nak bertanya jugalah tentang berapakah kapasiti pengisian di EdTech Bintulu untuk setiap tahun pengambilan. Jadi berapa peratuskah kapasiti ini diisi selalunya lah? Untuk kapasiti sebenar, kalau untuk penempatan sebenarnya tinggi, 720 orang. Walau bagaimanapun, seperti yang saya cakap tadi, kami orang kata apa, bound atau diikat dengan Akta Pembangunan Kemahiran tu. So bila kita breakdown dia punya keperluan, pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran menetapkan kami ada ratio 1 pengajar kepada 30 pelajar. So daripada, walaupun kapasiti penginapan kami tinggi, 720, so sekarang ni dengan kapasiti pengajar yang kami ada, student dia adalah 390 sahajalah untuk kapasiti semasa. Untuk data semasa menunjukkan 90% daripada kapasiti ini dipenuhi untuk sesi yang sekarang berlangsung. Dan yang paling laris macam saya cakap tadi lah, memang Diploma Teknologi Pemasangan Minyak dan Gas tu 100%. Dah memang penuh lah sekarang ni. Okey, selain daripada itulah Encik Ahmad Nukai, selepas mengikuti latihan ataupun pembelajaran di EdTech Bintulu ini, apakah hala tuju pelajar tersebut ataupun graduan baik dalam bidang latihan ataupun kerjaya? Okey, daripada data yang kami kumpul, untuk dalam kita punya lepasan ataupun graduan daripada EdTech Bintulu ni, dalam masa 6 bulan selepas mereka tamat pengajian, alhamdulillah 75% berjaya mendapat penempatan kerja lah dalam bidang masing-masing. Selebihnya pun bukannya mereka menganggur. So, ada yang ramai yang menyambung pengajian di Universiti Teknikal Malaysia ataupun kita panggil apa, MTUN kan. MTUN. So, antara universiti yang kita katakan MTUN ni adalah macam UniKL, UTM, UNIMED, UMC. Yang ni universiti-universiti yang biasa pelajar-pelajar kita sambung pengajian lah selepas tamat pengajian di EdTech Bintulu. Okey, maksudnya selepas bergraduat di EdTech Bintulu, mereka boleh bekerja di dalam bidang ataupun melanjutkan pelajaran lah, di peringkat ijazah sarjana muda lah maksudnya. Ya. Okey, bercakap tentang kerjaya tadi, berapa peratuskah boleh pasaran ataupun marketability pelajar yang mengikuti di EdTech ini sendiri? Dan apakah usaha-usaha di pihak EdTech Bintulu untuk meneruskan ataupun meningkatkan peratusan kebolehpasaran ini? Okey, macam saya sebutkan tadi, kita punya kebolehpasaran kita dalam tempoh 6 bulan selepas dia bergraduasi. Bergraduasi maksud saya bukan dia belum konvo pun. Dia belum konvo, dia belum masuk convocation lagi. Dia tamat pengajian. Dia tamat je habis dia punya yang terakhir dia adalah latihan industri tu dah 75% daripada graduan kita ni dah dapat kerja lah. Alhamdulillah. Macam kita di semester ni, saya setakat maklumat saya tanyakan secara verbal pada student pun dah ada 2 pelajar kita yang memang dah ditawarkan
pekerjaan semasa dia dalam proses latihan industri tu. So mereka ada tanya saya, macam mana Encik, kami dah ditawarkan kerja, adakah kami patut teruskan latihan industri ni kan? Saya cakap teruskan saja untuk lisikan dia punya logbook tu, tapi syarikat akan melayan mereka seperti pekerja lah. Maknanya mereka dah start bekerja pun semasa latihan industri tu semester akhir tu. Menarik. Maksudnya menarik. mereka latihan industri di semester yang terakhir lah. Ya. Dan apabila Kecuali mereka kursus elektrik tu, kursus elektrik tadi dia ada satu lagi semester selepas latihan industri lah, yang tu susah sikit. Sebab dia keperluan kepada EIU ataupun Electrical Inspectorate Unit Sarawak. So yang tu itu kita ada memang satu dah lagi ditetapkan lah. memang ditetapkan macam tu, so dia kena masuk balik satu lagi semester lah. Walau bagaimanapun ada juga yang semester lepas pun, walaupun dia dah tamat latihan industri tu, syarikat dah cop dia. Syarikat dah pegang dia dah. Dia dah sambung pengajian semula. So tunggu lagi 6 bulan, dia keluar, dia tu dapat kerja lah. Rezeki dia. Balik pada soalan tadi juga. So macam mana kita memastikan marketability student ni. So kita ada usaha juga menjalinkan hubungan baik dengan industri yang berkaitan lah. Contoh kalau macam minyak dan gas tadi tu, kami ada hubungan baik dengan Custody Engineering dan juga Mubadalah Petroleum lah. Dengan macam elektrik tu pun, yang SESCO pun kami ada hubungan yang baik lah, alhamdulillah. SESCO pun ada ramai ambil kami punya pelajar untuk LI di tempat mereka. Menarik. Dan soalan seterusnya, apakah nasihat Tuan kepada bakal pelajar Sarawak yang berminat untuk mengikuti latihan di EdTech Bintulu ini? Okey, yang tu. Sebelum ni di EdTech Bintulu kami ada menerima pelajar-pelajar lepasan SPM directly. Tapi bermula pada tahun hujung 2019, pihak Ibu Pejabat kami di Putrajaya telah menetapkan bahawasanya hanya pelajar yang lepasan SKM tahap 3, sijil kemahiran tahap 3 saja yang akan boleh mulakan pengajian di EdTech Bintulu ataupun di mana-mana EdTech di seluruh Malaysia. Sebenarnya kami ada banyak di seluruh Malaysia, almost setiap negeri ada EdTech. Betul. Okey. So atas itu nasihat saya untuk pelajar lepasan SPM, bolehlah mulakan perjalanan anda dalam latihan kemahiran ni buat sijil kemahiran tahap 3 dulu di mana-mana institusi yang menawarkan lah dan berkaitan dengan yang ada di EdTech Bintulu ni. Contohnya dia boleh buat di ILP Kota Semarahan, Institut Latihan Perindustrian Kota Semarahan, ataupun ILP MIRI. Dan kalau ada kawan-kawan kita di Sabah kan, kata di ILP Kota Kinabalu pun ada, Labuan pun ada, dekat Sandakan pun ada. Okay. Cuma kena pastikan bidang-bidang yang diambil tu ada connection dengan EdTech Bintulu lah. Untuk mengetahui tu boleh tengok dekat kita punya laman web. Nanti kat ujung ni mungkin boleh share kot. Betul. Dan soalan yang terakhir lah sebenarnya. Berapakah bilangan kaki tangan manpower di EdTech Bintulu ini sekarang? Okey, pada ketika ini total pejawatan yang kita ada dalam 77, tapi hanya 60 jawatan ni, 60 daripada 77 ni dah diisi. 15 daripada jawatan ni merupakan bukan pengajar lah ataupun kegiatan sokongan di clerical dan juga admin. Baki 45 tu memang pengajar yang bertauliah di EdTech Bintulu lah. Sebelum tu saya nak sambung juga yang tadi berkenaan dengan kursus-kursus paruh masa tu, saya nak tambah lagi sikit. Boleh, tak ada masalah. Boleh. So mungkin pendengar-pendengar yang bertuah lah pada hari ini, untuk makluman kami ada jalankan kursus separuh masa sehingga bulan 11 ni, iaitu kami dapat 2 jenis kursus, iaitu Tech Talk, iaitu melalui webinar ataupun live macam kita buat ni, dan satu lagi Tech Course secara bersemuka ataupun kereta hybrid. So kursus-kursus ni sangat memberi manfaat lah kepada peserta. Ada antaranya menawarkan poin kepada ahli-ahli MBOT. So yang mana tak tahu MBOT tu dia panggil apa, Malaysian Board of Technologies kan. So kalau dia member kepada Board of Technologies ni, dia kena ada kumpul poin lah. So kursus-kursus yang kami tawarkan ni ada yang menawarkan poin-poin untuk dia collect untuk start tahun tu. So antara kursus yang kita tawarkan macam CSTP tadi untuk yang aircon. Kemudian ada juga yang macam electrical tu pun ada juga. So kita memang mengalu-alukan lah
kalau siapa-siapa berminat untuk join kita punya short course punya festival ni, dia macam festival lah. So untuk maklumat lanjut nanti boleh lari ke www.attackbintulu.my. So nanti kita akan ada announcement lah bila kursus-kursus ni akan dijalankan, kita akan buka registration. So boleh join kami lah. Okey, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Encik Ahmad Lukai atas penjelasan info yang sangat bermanfaat tentang kursus-kursus TVET di Advanced Technology Training Center ATAC Bintulu, dan saya harap sekiranya para pendengar ingin mengetahui info lanjut tentang kursus-kursus TVET di ATAC Bintulu ini, boleh berhubung terus dengan Encik Ahmad Lukai ataupun melayari website ATAC Bintulu itu sendiri. Dan saya kira itu sahaja penjelasan kita untuk Tegas TVET for Youth podcast pada hari ini, sehingga kita berjumpa lagi, dan sekiranya ada sebarang komentar bolehlah merujuk kepada talian yang telah dihebahkan menerusi Tegas Sarawak ini. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa lagi Encik Ahmad Lukai pada masa akan datang ya. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan tim Tegas Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.